memfokuskan kepada penderaan suami dan juga isteri. Apakah 4 jenis keganasan yang bakal Ustaz kongsikan? Nantikan bersama Yati sebentar lagi ya. InsyaAllah, moga-moga ada solusi terbaik daripada Ustaz kita. Dan untuk Warna Pagi, kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi tempoh antara 18 hingga 22 bulan kepada kontraktor yang dilantik bagi projek naik taraf dan pembinaan semula sekolah Daif di negeri Sarawak untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Al-Amin berkata tempoh berkenaan juga telah ditetapkan apabila pihak kontraktor dilantik menerima surat setuju terima SSC bagi projek berkenaan. Beliau memberitahu perkara itu pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan Sekolah Kebangsaan SK Pendam di Asarjaya, Sarawak. Untuk makluman, Datuk Muhammad turut berkata bagi tahun 2019 hingga 2021, pihak kerajaan telah meluluskan sebanyak 186 projek menaik taraf dan pembangunan semula sekolah Daif di negeri Sarawak dengan kos berjumlah RM1.579 bilion. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Terengganu menerima sejumlah 1,300 permohonan tuntutan bayaran faedah daripada pencarum yang perlu menjalani kuarantin akibat wabak COVID-19 di bawah skim bencana pekerjaan Perkeso sejak bulan Mac lepas. Mengulas lanjut pengarahnya, Farihah Cik Husin berkata jumlah tersebut termasuk pencarum yang positif COVID-19 atau menjadi kontak rapat kepada kes positif dengan syarat mereka masih bekerja, bayaran caruman masih aktif dan dijangkiti virus itu di tempat kerja. Daripada jumlah tersebut, 910 permohonan tuntutan pencarum atau 70% telah selesai dibayar melibatkan peruntukan sejumlah 1.3 juta ringgit. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 12 Mac 2011, kursus penyembelihan Siri 1 2011 telah dirasmikan oleh Yang Berusia Tuan Haji Ghazali bin Haji Saad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Kursus ini merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar sekolah berkenaan konsep sembelihan dalam Islam. Seramai 34 peserta yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah, Institut Pengajian Tinggi dan Sekolah Tahfiz Merinding serta beberapa orang awam daripada Pusat Sembelihan Peladang Wilayah Persekutuan Labuan yang memohon kebenaran tauliah menyembelih telah menghadiri kursus tersebut. Pengisian kursus ialah ceramah bertajuk batas antara halal dan haram dan halal versus halalan thayyibah serta amali penyembelihan. Sesungguhnya kursus ini mampu mendorong umat Islam menitik beratkan pemilihan makanan yang sihat dan halal dalam kehidupan seharian. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati serta mengekalkan
menggalakkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, melainkan Dia, melainkan Dia. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10.10 pagi hari ini 4 Oktober 2021, saya Nur Hayati Para ditemankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.1 sampai pukul 1 tengah hari nanti 3 jam. Bakal kita bersama mengisi ruang waktu kita, mengisi ruang hari yang telah Allah takdirkan untuk kita. Moga-moga ianya penuh dengan keberkatan dan kebaikan untuk semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, pertama nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada anda semua yang terus setia pada Radio IKIM. Yang kedua, nak ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin, juga penerbit mereka pada Puan Haja Mazlina Ismail. Dan juga kita nak teruskan hari ini untuk perkongsian kita bakal bersama menerusi rancangan Pesona Zara. Hari ini hari Isnin kan, kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Katanya ada kat pulau kan, adakah kita akan sekali lagi bersiaran di atas lautan kan? InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Secara langsung kami bawakan kepada anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio IKIM, yang mana kali ini Ustaz Muhammad akan bawakan tajuk yang sangat rapat dengan situasi kita sekarang berkaitan dengan PKP dan sebagainya, tapinya dia melibatkan kepada keganasan dalam rumah tangga kan. Ada kes penderaan sekarang ni, bukan sekadar isteri didera tapi suami juga didera bagaimana? Kita ikuti perkongsian Ustaz nantinya, kerana ada 4 jenis keganasan pasangan sebenarnya, untuk sama-sama kita teliti, sama-sama kita ambil berat, ambil cakna, kerana ianya berkemungkinan, auzubillahi min zalik, berkemungkinan berlaku dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Jadinya jom sama-sama kita semak diri kita sama-sama belajar sesuatu supaya kita dapat memberikan kebahagiaan bukan sekadar untuk orang lain tapinya untuk diri kita sendiri dalam kita melayari rumah tangga, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, nanti tekan butang share tahu bila dah ikuti perkongsian tersebut di FB IKIM FM. Dan saat ini kita mulakan bersama Rabitah featuring Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Apa dalil cinta kita yang kita pegang? Jom sama-sama kita dengarkan. Semoga jadi panduan untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih rasa syukur kepada Allah SWT, dan kita tahu di mana letak duduk cinta yang sebenar, cinta yang hakiki, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan duka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa tobatmu. Lihatlah bagaimana caranya ini agar kau belajar cinta biar tidak terkira rungutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Kadang mudah menuding jari pada yang lain agar kau keluar dari bebanan itu, dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantuimu lagi.
Takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu, jua dalil cintanya. Sering merasa sedih, takut dan resah. Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel Kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembar Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat kelak. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kepada rakan pendengar kerana terus mengikuti perkongsian-perkongsian di Radio IKIM. Dan Alhamdulillah, waktu ini seperti yang dijanjikan, kita bakal bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan ustaz kita. Oh, seronok ustaz kan. Tepi laut mesti dengar bunyi angin, bunyi laut. Masya Allah. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau tak pelik-pelik, dia bukannya Ustaz Muhammad nama dia. InsyaAllah. Untuk rakan-rakan pendengar, kalau untuk rakan pendengar nak sama-sama ikuti perkongsian kita di bawah angin bayu laut di timur tanah air, anda bolehlah menyaksikan secara langsung Ustaz belanja kita tengok kan pesisir pantai Ustaz waktu ini. Dan Alhamdulillah hari ini bersama menerusi Pesona di Zahra, kita akan sama-sama kupaskan dalam tenang-tenang Ustaz tu. Ustaz nak bawa satu yang sangat bergolak sebenarnya sekarang ni, sangat famous ataupun sangat menular jugalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keganasan dan rumah tangga. Hari ni Ustaz nak bawakan tajuk tentang spousal abuse disorder. Macam mana orang boleh nak dera orang Ustaz? Nak dideranya suami pula tu, isteri pula tu. Jadi macam mana Ustaz? Awalan ini sedikit mukadimah kita, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmati Allah dijikayati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang. Saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Dan jadi mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, pada pagi yang berbahagia ni saya suka nak kongsikan apa yang disebut sebagai penderaan pasangan ataupun dipanggil spouse nama abuse disorder ni ataupun penderaan pasangan ni. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok sikit berapa parah sebenarnya utusan Malaysia melaporkan macam memberi laporan daripada lokasi kan. Tapi Kementerian Pembangunan Utusan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita maklumkan pihaknya menerima sebanyak 1,487 aduan keganasan dan penderaan terutama terhadap wanita sepanjang Januari hingga Mac kan, lalu berbanding 867 kes bagi tahun dan tempoh yang sama. Maknanya ada peningkatan yang agak banyak juga mengenai tentang kira macam penderaan ini. Ada yang bentuk fizikal kena pukul kan, maksudnya, dan kena berbenda yang berkaitan dengan penderaan fizikal. Ada sudut psikologi, tekanan sehingga pasangan menjadi depression, anxiety, begitu juga dengan maksudnya dan masalah-masalah jiwa yang lain begitu juga dengan penderaan sosial, maknanya tak bagi nafkah, dibiarkan kan, dan juga penderaan seksual paksa untuk melakukan hubungan dan sebagainya. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan, jadi penderaan begini boleh sampai kadang-kadang apa yang dipanggil sebagai disorder ataupun gangguan kesihatan mental. Maknanya macam mana kita nak tengok kenapa seorang itu boleh adanya gangguan kesihatan mental dalam konteks dia mencederakan orang yang disayangi ataupun orang sekeliling dia ni. Ini yang kita nak belajar untuk kita tahu. Bila kita tahu, kita ada kesedaran, terutamanya diri kita. Jangan kita ingat hari ini kita buat sesuatu pada isteri kita, pada suami kita. Kadang-kadang tidak sedikit juga kes penderaan kepada suami. Kita rasa benda tu biasa, padahal benda itu tidak biasa sebenarnya. Dan di luar maknanya
kebiasaan orang yang sihat. Jadi mana bila kita belajar pada hari ini, paling kurang kita memahami. Dengan kita memahami, kita ada kesedaran ataupun awareness pada perkara tersebut. Okey, sebagai mukadimah dia, saya suka nak kongsikan dulu mengenai kita kenal diri kita ni. Bila kita bicara mengenai minda ataupun otak, saya suka nak kongsikan model otak Dr. Paul MacLean, kerana dia agak rapat dengan apa yang disebut ataupun diceritakan oleh Al-Ghazali, bahawa model otak ni banyak, tapi Dr. Paul MacLean ni membahagikan otak ni kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil neurocortex, lebih kurang 80% daripada otak kita. Benda neurocortex ni benda yang kita belajar benda baru, kita merancang, kita ambil pengalaman-pengalaman baru kan. Kemudian di bawah neurocortex itu ada dipanggil limbik. Limbik iaitu tempat simpannya memberi jangka masa panjang, tempat simpannya emosi, tempat simpannya emosi. Jadi maknanya itu limbik, ada lebih kurang 10%, dan ada lagi 10% apa dipanggil sebagai reptilian brain. Reptilian brain ni tugasnya adalah untuk protect diri kita. Contoh macam hari ni kita pegang benda panas. Contoh hari ni saya ada teh panas bersama saya sini. Kalau teh ni panas, okey, saya pegang, saya tak gunakan neurocortex saya untuk selamatkan diri saya. Saya tak pegang untuk saya menilai panasnya. So apa kita perlu buat di JIT ini tak boleh ni, nanti tangan akan sakit. Jomlah kita tariklah tangan ini. Jadi bila kita proses secara neurocortex kita, dia lambat. Jadi benda yang reptilian brain ni dia spontan. Contoh kata ada bahaya, kita kan maknanya tarik tu tangan kita kan. Maknanya kata kalau anda kata kita kena kejar anjing, tiba-tiba kita akan melompat tinggi maksudnya itu benda yang dipanggil reptilian brain. Okey. So jadi apa yang saya nak kongsikan daripada model otak ni, aklul insani neurocortex ni, maknanya aklul insani, kita boleh berfikir, kita boleh belajar benda baru, kita boleh menganalisa. Kemudian dipanggil aklul rohani. Aklul rohani ni iaitu limbik tadi tu, tempat simpan emosi, tempat simpan maknanya ingatan jangka masa panjang. Dan juga dipanggil aklul hayawani. Aklul hayawani iaitu tempat reptilian brain, yang tadi tugasnya sebenarnya reptilian brain ni untuk protect diri kita ni. Okey. Jadi kita akan tengok nanti bagaimana satu orang itu dia boleh mendera ataupun boleh boleh menjadi maksudnya penderaan. Okey. Dan setelah kita faham ketiga-tiga tadi, konsep otak secara mudahnya, ini secara mudah untuk saya bagi mana perkongsian ini, kan, tidak mana bukanlah mendalam betul-betul apa semua, dan maknanya itu secara ringkas yang mudah untuk kita faham. Jadi aklul insani, aklul rohani, dan aklul hayawani. Okey, maknanya neurocortex kita, kemudian limbik dan juga reptilian brain. Okey. Apa yang berlaku? Kenapa penderaan boleh berlaku? Okey. Bila satu orang itu dia marah. Okey, dia marah, dia berfikir apalah tak guna dan sebagainya kan. Tak guna dan sebagainya, dia terasa marah. Maka benda-benda marah ni dekat neurocortex, dekat aklul insani. Sebab dia tengok tu benda tak kena ni. Dia jadi marah. Okey, kemudian marahnya itu dia akan jatuh kepada limbik. Limbik ni tempat emosi. Jadi dia pun jadi marah. Jadi maknanya jadi macam tak puas hati. Okey. Situasi pertama, kenapa penderaan boleh berlaku? Iaitu apabila satu orang dia mengumpul emosi dia dekat limbik dia ataupun aklul rohani ni tadi. Apabila dia tak tahan, ada satu tindak balas apa yang dipanggil sebagai amigdala hijack. Okey, nanti tuan-tuan boleh panjangkan bacaan lagi. Amigdala hijack, istilah dia amigdala hijack, maknanya boleh cari maknanya kata ini dan tambah lagi knowledge kita, pengetahuan kita mengenai respon amigdala hijack ni. Amigdala hijack ni apa? Iaitu satu keadaan di mana kita dalam aklul rohani kita ni, mana aklul dekat limbik kita ni, kita jadi marah. Dia hijack kita punya perasaan tu kepada reptilian brain. Dia hijack perasaan kita tu kepada aklul hayawan. Jadi maknanya ketika itu spontan, kita akan menjadi apa disebut sebagai tindakan haiwan. Jadi mana marah. Tiba-tiba tak boleh kawal, bam, campak meja. Pinggan terbang contohnya kan. Ataupun katakanlah keganasan yang spontan yang berlaku. Jadi ini benda yang kadang-kadang kita tengok kenapa banyak kejadian
orang baik, ahli masjid, semua orang kenal orang baik, tiba-tiba ada jadi kes polis, maknanya tikam pasangan, kan, maknanya mencederakan pasangan, yang dia tu sebenarnya ketika itu dia bukan jadi diri dia, kan? Sebab itu itu keadaan pertama. Sebab itu hari ni apa kata Islam? Kalau kita marah, kita kena berubah tempat supaya aklu rohani kita ataupun limbik kita itu tidak maknanya tidak menjadi satu api dalam sekam yang tidak terkawal. Akhirnya berlaku amigdala hijack ni, jadi maknanya dia spontan, jadi marah, bekik, pukul, maaf saya sebut, minta maaf saya sebut, terajam dan sebagainya, minta maaf saya sebut, tapi itu benda yang berlaku. Jadi dia tidak menjadi diri dia sendiri. Itu keadaan pertama kenapa penderaan boleh berlaku. Okey, so mungkin kita berhenti berehat sekejap, kita nak tengok macam mana penderaan boleh menjadi disorder ataupun apa yang disebut sebagai sakit mental. Ada orang menjadi sakit mental, mendera orang. Dekat mana dia punya punca dia, dekat mana jadi dia, dekat mana keadaan dia tu. Okey, kita berehat sebentar. Kita akan sambung lepas kita menyaksikan keindahan pantai Ustaz. Masya-Allah. Dan kita akan berhenti seketika untuk anda akan mendengar. Jom sama-sama kita kongsikan ini sebab benda ni sangat penting untuk kita sebagai masyarakat tahu dan ambil tahu serta tahu kita persiapan kita bagaimana supaya kita tak sampai ke tahap reptilian brain tadi tu kan, dah di hijack oleh otak kita sendiri, supaya ada refleks yang sangat-sangat tak sepatutnya. Dan kita akan berhenti seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. La hawla wa you can say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres. Entre nous il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let us see the beauty of our way of life. Malgré nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des Vedas. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Meraihkan perbezaan, mama dan sayang semuanya, pamer keindahan cara hidup kita. Respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk perkongsian kita tentang penderaan pasangan dalam rumah tangga. Masya Allah, banyak sebenarnya ada rakan-rakan kita bertanyakan soalan juga Ustaz. Nanti insyaAllah kita akan ada kesempatan, kita akan ajukan soalan tersebut kepada Ustaz di WhatsApp IKIM. Anda boleh tanyakan soalan di YouTube channel IKIM, di Facebook dan juga di WhatsApp IKIM di 011 29 004 004
4. Ustaz, kita sambung lagi tadi Ustaz. Bagaimana sebenarnya kalau orang tu dah marah, kena berubah tempat Ustaz kata. Selain daripada tu macam mana caranya lagi Ustaz? Silakan. Okey, so jadi untuk kita berubah tempat, sebab tu dalam Islam diajar bagaimana kalau marah kita ambil wuduk ataupun kita sembahyang. Kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita tak boleh hilang marah, kita baring ya. So maksudnya kita beralih tempat supaya apa? Kita berubah tempat tu supaya kita tidak fokus kepada apa yang berlaku di depan. Isti tengking, kita tengking. Isti tengking lagi, kita tengking lagi. Jadi maknanya dekat limbik tu dah tak tahan sangat, dia akan jadi amigdala hijack. Itu keadaan pertama bagaimana satu penderaan boleh berlaku. Cumanya keadaan amigdala hijack ni dia belum dia tidak sebagai disorder sebab dia dalam keadaan yang dia tak sedar benda tu berlaku di luar kontrol dia dan dia bukan jadi maknanya diri dia sendiri. Okey. Keadaan kedua kita tengok iaitu otak aklul rohani ataupun dipanggil sebagai limbik ni. Okey, limbik ni tempat simpannya emosi, tempat simpannya ingatan jangka masa panjang. Dia berada di bawah sebab tu kenapa orang tua-tua kalau dah berumur bukan orang tua-tua, minta maaf orang tidak muda, minta maaf maknanya orang tua dia sensitif sikit. Maknanya kadang-kadang bila orang tu berlalu umur, kenapa dia start lupa-lupa, kenapa dia ingat benda yang lama sebab bahagian otak atas dia agak ada kecut ke masalah, istilah yang mudah tak faham, kecut ke masalah ke sebab tu ada pemakanan yang bagus untuk kita mengekalkan otak kita ni. Di mana limbik dekat bawah ataupun aklul rohani dekat bawah, sebab tu dia ingatan jangka masa panjang dia masih ingat lagi. Okey. Jadi limbik pula, limbik tempat simpannya emosi dan ingatan jangka masa panjang. Okey. Jadi sebab itu agak sukar juga bagi orang yang dia ada pendedahan dirinya pernah didera. Sebab itu kenapa statistik menyatakan bahawa orang yang ada pengalaman dia didera, dia mudah mendera orang lain. Dia pernah tengok bapak dia buat dekat mak dia. Dia pernah tengok mak dia buat kat bapak dia. Dan benda tu apabila bound ataupun terikat dengan emosi, dia akan ingat lama. Jadi dia ada apa disebut sebagai ideation. Ideation ni maknanya ada idea. Ada copy idea. Sebab itu kan sangat tidak bagus sebenarnya. Sekalipun kita melihat sebuah filem ataupun kita melihat sebuah drama, maksudnya ending drama tu adalah akhirnya suami isteri tu jadi baik, tapi 75% drama tu bergaduh, memaki. Dia ada identification, maknanya ada copy of idea untuk macam ni maki secara tak perasan tau. Dia duduk dekat limbik secara tak perasan. Sebab itu siapa yang pernah tengok orang didera, dia sendiri pernah kena, dia melihat keluarga dia pernah kena dengan mata dia tengok, sebenarnya sangat mudah untuk dia buat demikian. Okey. Oleh itu, orang yang ada pengalaman yang demikian, dia memang kena tukarkan dia punya pengalaman tu dengan ikatan apa yang Islam ajar ataupun apa yang agama ajar. Dengan zikir-zikir, kalau dia teringat ataupun terimbau. Macam ini kan. Maknanya dia kena terus istighfar. Dia kena terus maknanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikirkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk diri dia supaya jangan terimbau. Jadi maknanya keadaan kedua, bila orang ada pernah didera, pernah lihat dengan mata dia dan benda itu lekat pada limbik, dia mudah buat benda itu. Jadi maksudnya bila dia sedih, benda terimbau, benda yang datang kepada dia adalah benda yang ada dekat ingatan jangka masa panjang dia. Sebab itulah boleh kadang-kadang kalau dilayankan, benda itu lagi terpahat, lagi membumi, lagi berakar dalam pemikiran dia. Ini yang kadang-kadang orang marah sikit baling pinggan, baling pinggan marah, marah sikit. Maksudnya dia ada idea di sudut emosi di limbik tu. Nak buat apa ni? Jadi maknanya dia marah, benda yang sama berulang. Okey, contoh bila dah masuk ke limbik sebab itulah kita kena jaga kan. Kalau mulut tu jahat contohnya kan, maksudnya kalau kita perasan orang yang bermulut jahat dan benda tu dah ada dekat limbik, dia akan mengeluarkan perkataan yang sama setiap kali dia marah. Kalau anda kata dalam limbik ataupun otak dia tu atau minda aklul rohani dia tu ada haiwan yang banyak kan. Macam dia pelihara haiwan kat situ.
maka haiwan tu akan keluar dekat mulut dia tu. Benda yang sama kalau kita perasan sebab dia dah ada satu lekat dalam jangka masa panjang dia. Okey, contoh katakanlah isteri kalau marah je cubit laki kan. Dengan sendiri ada dekat limbik dia akan nampak benda tu. Dia tak seperti mana keadaan pertama yang amigdala tadi tu. Yang amigdala hijack tadi tu, tapi dia ada satu identification, ada copy of idea. Nampak mesti buat macam gini. Suami contoh katakanlah kalau marah je pukul meja kan, contoh maaf saya sebut, pam, contoh meja, dia akan berulang. Asal marah isteri je, pam, pukul meja, akan marah isteri, pam, pukul meja, sebab benda itu yang ada dekat limbik dia. Benda tu ada dekat limbik dia. Jadi sebab itu bila telah berlaku benda ini dan benda tu dilayan makin memasak, makin membumi, makin terpahat, makin terpaku dalam pemikiran dia boleh jadi gangguan kesihatan mental yang akhirnya dia boleh jadi penyakit mental. Penyakit mental yang itulah model yang akan dibuat. Yang dia akan buat. Sebab itu kalau kita faham benda ni, benda tu telah ada image dekat otak kita, iaitu dekat limbik kita kena jaga, kena tukarkan. Nampak terbayang saja nak pukul meja, istighfar tu, astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil azim, supaya kita tak terikutkan image itu. Okey, itu keadaan yang kedua. Keadaan pertama amigdala hijack, keadaan kedua adalah apa yang berlaku di limbik dan dia ada identification, idea untuk disebut sebagai idea untuk membuat satu benda itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga iaitu apa yang ada di neurocortex, apa yang berada di dekat aklul insani seseorang, iaitu seseorang dia berfikir secara sedar. Sebab neurocortex ni tadi dia berfikir, neurocortex ni tempat kita belajar benda baru, tempat kita merancang, tempat kita analisa dan sebagainya. Ini yang dipanggil sebagai, ada orang yang ada mental illness ataupun penyakit mental, memang cara berfikir dia salah. Dia akan dapat, dan dia merancang dia merancang macam mana nak anyai bini dia, macam mana nak anyai suami dia. Dan tidak sedikit ibu kakak tuan-tuan sekalian, orang yang sakit hati dengan suami dia, sakit Ustaz kan, dia merancang macam mana nak menjatuhkan suami. Dia merancang macam mana menganyai isteri. Secara neurocortex, secara aklul insani dia tu. Maknanya secara sedar dia merancang nak buat macam ni, telefon orang sana, telefon orang sini. Itu kita nampak kadang-kadang bila cara fikir salah, dan dia rasa itulah cara betul. Dia kata suami ni bukan boleh nak buat baik sangat, nanti dia pijak kita. Cara pemikiran tu salah. Maksudnya bukan dia nak ingatkan benda yang betul, tapi nanti dia pijak kita pula. Cara berfikir salah. Itu yang boleh jadi kepada gangguan kesihatan mental, sebab cara berfikir, belief system dia salah, cara bertindak dia salah. Betulkan cara berfikir, kita akan betul, badan kita akan beradaptasi, membuat benda yang betul secara positif. Lepas tu Islam dia mengajak kita berfikir cara betul. Betulkan, sebab pemikiran ni sangat penting tau. Cara kita melihat isteri salah tu macam mana. Orang salah tu kena ditegur, dibetulkan. Jadi kalau dia berulang-ulang, habis tu kalau dia berulang membuat kesalahan yang sama, berulang-ulang jugalah kita kena tegur. Ada pula satu orang tanya saya, Ustaz, isteri saya ni Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Sepatah saya kata, 10 patah dia jawab Ustaz. Apa nasihat Ustaz pada saya? Saya kata, abang kena terus tegur isteri sampai kalau tak abang meninggal, isteri tu meninggal. Terus tegur, terus baiki, terus bimbing. Ni jadi ada orang yang memang secara neurocortex dia, secara aklul insaninya telah rosak. Cara berfikir rosak, belief system rosak. Mungkin dia dapat nilai-nilai yang diajak oleh kawan-kawan atau orang sekeliling dia. Bini kau ni bukan boleh lembut sangat, kau bagi je. Mana ada benda yang ajar dalam kat otak dia. Jadi dia buat tu benda secara neurocortex, secara aklul insani dia. Dia fikir okey, kena rancang, okey balik ni siap. Maknanya kita kena biar pukul meja contohnya kan. Maksudnya dia berfikir tau, dia rancang begini. Dan syaitan ini di mana dia berbisik-bisik. Syaitan ni berbisik-bisik, dia berbisik-bisik untuk perancangan adalah dekat neurocortex kita. Kau buat dia, kau cakap je laki kau jantan tak guna, kau cakap je. Kita dapat idea ni kan. Betul. Itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan, dia merancang dan meragukan.
dekat neurokortek kita. Kat limbik dia mengapi-apikan biar kita lagi panas kan. Biar kita maksudnya ada amigdala hijack, ataupun dia bagi satu idea gambaran yang memang ada kat mata tu kan, supaya kita buat benda yang digambar itu kan. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, ingat ada 3 step kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan penyakit mental. So maksudnya kesihatan mental kita berdiri secara biasa seperti orang biasa, mana tidak ada masalah untuk hubungan diri kita dan juga hubungan sosial untuk orang lain. Gangguan kesihatan mental apabila ada masalah dengan hubungan sosial, penderaan dan sebagainya. Maknanya masalah kesihatan mental yang ketiga dilayankan sampai diberi tabiat, maka berlakulah kesihatan mental yang memang perlu diubat kan. Kesihatan badan, demam orang nampak, pergi mall orang tengok kita punya temperature net lebih 3.7 kan, tak boleh masuk orang nampak. Tapi hati kalau panas, siapakah yang nampak? Kita je yang nampak. Tak ada temperature hati, tak ada. Awak mari sini, mari kau sini kan. Net, tak boleh ni, dekat 40 ni, demam ni. Ni 40 hatinya temperature ni kan. Tak boleh masuk mall tak boleh masuk mall sebab temperature panas. Bang, tak boleh masuk rumah bang sebab temperature abang hatinya 40. Tak boleh. Abang kena duduk luar dulu, uduk dulu bang. Masuk net, okey bang, dah sejuk sikit dah 36 bang. Okey, boleh masuk bang, sila bang. Masuk. Okey, temperature hati tak ada. Okey, temperature hati tak ada. Itu yang kadang-kadang dalaman kena dengan ilmu. Suluhannya dengan ilmu. Kita tahu pada hari ni, ilmu ni penting untuk kita sendiri tahu tentang diri kita. Adakah kita selalu terlibat dengan amigdala hijack, ataupun limbik ataupun aklul rohani kita yang memang ada satu idea yang nampak berlaku gini je, terus tahu kena macam gini. Ataupun secara neurokortek dia, cara pemahaman kita salah, dan akhirnya boleh membawa kepada penderaan dan sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak tu Ustaz. Ya Allah. Betul lah Ustaz. Itu baru marah sikit, baling pinggan Ustaz. Kalau marah banyak, saya tak tahulah baling apa kan. Tapi ni Alhamdulillah. Kalau betul-betul ada temperature punya ukuran hati tu Ustaz, semua orang dah beli Ustaz, paling laku tu saya rasa musim-musim PKP ni. Dan kita akan melihat sekali lagi Ustaz. Lepas lagi nak tahu macam mana cara untuk kita membendung perkara tu daripada kita terbawa-bawa dengan perasaan-perasaan kita. Satu perkara. Dan keduanya, apa antara yang boleh dibantu. Sebab banyak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz, kata adiknya hampir-hampir bercerai kerana perkara-perkara seperti inilah Ustaz. Bagaimana nak bantu, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan, tekan butang share bersama-sama kita kongsikan pada yang lain, insyaAllah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian personal di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini cerita tentang penderaan pasangan dalam rumah tangga. Ustaz dah kongsikan kita apa yang menyebabkan perkara tersebut boleh berlaku dalam diri seorang, yang mana ianya bermula daripada cara kita berfikir Ustaz kan, Masya Allah. Dan kita ada soalan-soalan sambil-sambil itu nanti Ustaz akan jawabkan dan juga kongsikan kita bagaimana sebenarnya kita nak mengatur kehidupan kita supaya kita dapat melepaskan diri kita daripada belenggu masalah cara berfikir kita tersebut Ustaz. Kita ada soalan antaranya Ustaz kalau kita boleh sama-sama kongsikan Ustaz kan. Kita ada kawan kita di WhatsApp IKIM daripada Bangi, Kak Zal kata, saya ada adik lelaki sekarang sedang stres dan ada perancangan untuk bercerai dengan isterinya kerana selalu bergaduh, dan adik saya pernah melakukan kekerasan kepada anak dan isterinya. Jadi apa sahabat kita boleh bantu adiknya kerana dia kata adik tersebut masih sayang isteri dan anak-anak Ustaz. Terima kasih kepada Kak Zah yang bertanya dan untuk kita semua. Daripada apa dia cerita tu, adik tengah stres dalam PKP ni semua kena stres stres ni iaitu tekanan. Jadi kalau tekanan, ingat mana tekanan daripada otak aklul insani kita apa hal ni, dia masuk kepada limbik aklul rohani macam Allah sedih atau marah. Kalau tiba-tiba tak pernah pukul, jadi pukul, itu adalah kejadian amigdala hijack kita panggil. Bagi isteri pula, tengok terkejut lah kan, tak pernah kena tapi kena kan.
keadaan itu dalam keadaan amigdala hijack maksudnya di hijack amigdala ni maksudnya daripada limbik kepada reptilian brain, maka dia jadi macam reptilian dah. Maaf saya sebut dia sebagai jadi macam hayawan maksudnya perbuatannya yang tidak sepatutnya maknanya kena kepada isteri atau kepada suami itu. So sebab itu bagi nasihat saya bagi isteri itu kalau dia kata boleh dimaafkan, tidak berlaku ulang lagi, maafkan saya. Kadang-kadang seseorang bercerai, dia menyelesaikan masalah diri dia semata-mata. Dah lah aku mamalah tengok kau pun tak tengok aku, kita bercerai. Tapi masalah yang lain banyak juga ada, contoh macam anak-anak punya keadaan, kan, perasaan anak-anak, kan. So anak-anak kita mesti ada besi kita. Kenapa mak orang lain semua ada mak ayah, kenapa mak dan tak ada kan? Mesti dia ada besi dia. Kita ada besi kita cerita pada anak, suami ada besi dia. Anak-anak pun confuse bergaduh sebagainya kan. Tenang-tenang sajalah ya kan. So jadi nasihat saya pergi counselling, cari counselling. Sekarang ni ada kaunselor yang online ada online. So maksudnya kita nak pergi tak boleh jumpa. So cari cuba dapatkan nasihat. Dan kadang-kadang kita perlu dengar nasihat daripada orang lain untuk baiki diri kita kan. Sebab bila tengah diri itu tengah bermasalah, kita jadi buntu, tak nak fikir dah, maknanya otak tu di jam. Walaupun benda tu mudah, tapi kita dengar balik, dia bergerak balik otak tu bergerak balik. Jadi pada saya cari nasihat, minta kaunseling cari ustaz-ustaz mana-mana. Jadi taklah habis masa kita daripada sudut perjalanan. Cakap boleh tak nak buat video call contohnya kan, ataupun phone call, tanya. Video call bagus dapat tengok muka orang tu kan. Jadi menyebabkan kita lebih tenang lagi tu. Wallahualam. InsyaAllah. Sebelum Ustaz nak kongsikan juga bagaimana cara selesaikan juga Ustaz, ada sahabat kita ni ACLB di Facebook. Ustaz kata suami pun banyak didera isteri secara mental sebab isteri bergaji lebih tinggi dari suami. Ni mental pula Ustaz, bukan sekadar fizikal je Ustaz. Okey. Apabila isteri membantu suami, biasanya 3 akan berlaku persaingan bila isteri dia bantu suami dia dalam nafkah rumah tangga, kalau macam ni contoh isteri gaji lebih besar, ada 3 benda yang biasanya akan berlaku. Pertama, suami akan appreciate. Terima kasihlah sayang, terima kasihlah ya, terima kasihlah tolongan. Suami akan hargai. Yang keduanya, suami jatuh ke zon selesa. Maksudnya tak apa, kalau aku tak beli pampers anak ke, aku tak beli susu ke, isteri pandailah cari. Dia jatuh ke zon selesa. Dan yang ketiganya, suami rasa isteri sebagai pesaing buat dia. Daripada apa yang akak tadi tanya, saya dapat melihat daripada pengalaman yang saya tengok banyak kes ini, suami ada rasa isteri itu sebagai pesaing. Maka dia akan menyusahkan isteri pada benda yang isteri tak faham. Itu yang akhirnya dia akan susahkan isteri sudah mental. Ada je tak kena. Jadi dia isteri suami lebih tinggi, isteri gaji lebih tinggi dari suami. Apa kuasa yang boleh dia nak tunjukkan? Rumah mungkin isteri bayarkan, kereta mesti isteri bayar sendiri, kemudian mungkin barang rumah pun isteri bayarkan. Jadi suami macam rasa dia rasa macam lebih ni isteri ni kan. Apa yang boleh tunjukkan kuasa dia. Jadi dia akan menyusahkan lah. Ini air kurang manis dah, ini apalah, ini anak tak diurus dah. Maka dia akan tekan emosi isteri tu. Jadi pada saya duduk balik dengan suami, komunikasi dengan baik. Itu antara ciri-ciri suami rasa isteri dia sebagai pesaing buat dia tu. Wallahualam. Ustaz, kalau terbalik Ustaz, kalau suami pula, macam mana kalau suami tu yang rasa rendah diri Ustaz sebab isterinya bergaji lebih tinggi dan sebagainya, tu macam mengganggu mental torturing jugalah Ustaz. Ya, betul. Kadang-kadang secara apa kita panggil psikologi dia, isteri lebih kan, isteri lebih lagi daripada suami. Memang apa suami akan rasa rendah diri dan sebagainya. Tapi isteri ni kalau betul cara kita layan dia, kemudian cara komunikasi dia, apa yang orang perempuan ni dedicate untuk hidup dia. Dia akan dedicate untuk keluarga dia sebenarnya, untuk anak-anak sebenarnya. Ini umumnya orang perempuan ada lebih pun dia akan belikan untuk anak-anak. Berapa ramai orang perempuan kat luar sana sebenarnya dia tak beli barang dia pun. Dia beli barang untuk anak-anak. Dia fikir untuk anak-anak lagi sebab itu ingatan ataupun bonding antara seorang isteri kepada anak-anak ni kepada anak-anak memang tinggi yang kadang-kadang orang lelaki ada juga, tapi kebanyakan orang perempuan itu lebih tinggi. Jadi kadang-kadang
bagi kita yang mungkin gaji lebih rendah dan sebagainya, maksudnya memang lafazlah kepada isteri ada benda-benda yang kita tak mampu untuk kita tunaikan, minta halal daripada isterinya. Satu hari nanti kalau kita tiba-tiba Allah bagi rezeki, hargai balik isteri itu. Wallahualam. InsyaAllah. Ustaz, hujung ni Ustaz, macam mana dalam Islam sendiri nak mengatasi perasaan jadilah kan, macam bila kita dah cara berfikir kita dah mula dah tak betul, takut kita menjadi orang yang mengganasi, jadi yang ganas dalam rumah tangga Ustaz. Bagaimana Islam, ada tak apa-apa yang boleh dibantu Ustaz untuk itu? Okey, dalam memperbaiki diri ni kan, yang paling besar dia adalah jaga sembahyang. Dekat sembahyang ni ada doa yang wajib kita baca. Kalau tak baca doa ni, tak sah sembahyang kita. Apakah doa ini? Doa ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah, hidayahkan kami jalan yang lurus. Okey, jadi maknanya dalam Islam, kalau berlaku beberapa masalah, antara yang penting dia adalah jaga sembahyang. Okey, kemudian bila kita jaga sembahyang wajib dan ada kemampuan, banyakkan benda sunat pula. Yang sunat banyakkan pula supaya banyak lagi kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami jalan yang lurus. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang yang berfahaman, belief system dia, cara berfikir dia salah dan dia rasa dia betul tau. Dia rasa dia betul. Memang kena buat isteri macam ini. Memang kena buat suami macam ini. Memang kena buat pada mak ayah, mak mertua macam ini. Dia ada cara pemikiran yang tak betul. Jadi maknanya sebab itu kita kena minta Allah bimbing hidup kita. Caranya adalah jaga sembahyang kita. Sembahyang adalah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak bimbing kita, susah kita nak baiki diri kita. Utamanya lebih-lebih lagi akhir zaman. Macam-macam cabaran, Masya Allah. Takut kalau kita tengok kat luar sana kan. Dulu orang menipu, takut-takut tau. Orang bawa dia ke masjid, main sumpah kat masjid. Takut tau. Sekarang ni orang yang menipu, orang yang percaya, dia pula ajak, tak percaya, jom lagi masjid, kita bersumpah. dia pula ajak orang. Tak ada rasa takut. Dulu jom pergi tak, saya buat, saya minta maaf kan. Sekarang tak ada, dia cakap jomlah pergi masjid. Kan, maknanya benda-benda itu benda-benda yang kadang-kadang orang buat satu kesalahan tu dengan sombong, kita panggil. Maksudnya keadaan yang memang dia tak rasa bersalah pun. Ini kita kena perlukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bagi orang yang kena dera lah kan, apa doa yang bagus untuk kita baca? Okay, ada dua benda saya suka untuk kongsikan, perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian saya ada kongsikan beberapa zikir hasbi Allah. Hasbi Allah tu makna cukuplah bagiku Allah. Hasbi Allah, dia ada beberapa benda. Okey, kalau boleh hafal, kalau tak boleh tengok dekat IG saya, ataupun mungkin sekejap lagi boleh dinaikkan ke IKIP ni. Okey, dia panjang, hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li dunyaya. Okey, ambil hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Cukuplah bagi aku Allah sebagai pembela bagi orang yang menganiayai diriku. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Apa Ustaz panjang, tak pernah dengar perkataan ni, susah nak hafal. Tak apa, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mana cukuplah bagi aku Allah. Maksudnya sebagai sebagai pembela kepada kita, tuan. Jadi insya-Allah kita tengok, kita seolah-olah tak ada pembelaan dalam rumah tangga. Contoh tapi Allah yang akan bela kita. Bagaimana caranya? Kita akan rasakan nanti. Ada ni jalan keluar permasalahan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Dan mungkin perkataan ni agak keras sikit tapi saya nak sebutkan untuk kita ingat apa dia. Kalau seseorang itu jodohnya tidak panjang kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan dia terus menyakiti kita, sehinggalah kita ada kekuatan untuk keluar daripada masalah itu. Jadi sebenarnya Allah jadikan dia tu, dibiarkan dia tu terus menyakiti kita. Diingat dia menyakiti kita tu, dia seronok tau. Tapi sebenarnya untuk kita ni Allah kumpulkan kekuatan melangkah keluar daripada permasalahan itu. Sebab itu jangan kita ingat isi kita buat suka-suka tu. Sebenarnya kita buat suka-suka tu, dia diberi kekuatan dan sedang mengumpul kekuatan untuk dia keluar daripada permasalahan itu. Jangan salahkan kenapa
air teh ini sudah menjadi sejuk. Kerana sebenarnya dia pernah menjadi panas. Dia pernah panas. Dan dia sangat selesa. Tetapi kita